melati kuntum tumbuh melata. Sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka kata. Saya sembah pembuka bicara. Terima kasih penaraju majlis, para hakim yang bijak berkarisma, penjaga masa yang begitu peka dengan edaran jam, guru-guru dan rakan-rakan yang dihormati sekalian. Izinkan saya memperdengarkan cerita yang bertajuk Jiran Itu Ialah Dia. Dengar ya kawan-kawan. Swilan merupakan seorang ibu kepada anak tunggal yang bernama Jason. Perangai Jason yang tidak suka bercampur gaul dengan orang lain sangat tidak disukai oleh ibunya. Dia hanya suka memerap di rumah dan tidak suka bersosial dengan anak-anak jiran yang lain. Keadaan ini amat merunsingkan hati ibunya. Manakah tidak dia sanggup terperap di rumah seharian daripada keluar bergaul dengan anak-anak jiran yang lain. Jason, mengapa kamu asyik terperap di rumah sahaja? Ibu risaulah dengan keadaan kamu ini, kata ibunya. Jason hanya berdiam diri tanpa sebarang kata. Dia seolah-olah tidak peduli dengan apa yang diperkatakan oleh ibunya. Melihat keadaan Jason, Swilan berlalu pergi. Dia tahu bahawa Jason tetap enggan bercampur gaul dengan anak-anak jiran yang lain, walaupun pelbagai nasihat yang telah diberikan kepadanya. Nasihat yang diberikan itu bagaikan mencurah air ke daun keladi. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Keesokan harinya, Swilan cuba menyuruh Jason agar bersosial dengan anak-anak jiran yang lain. Beliau menyuruh agar tidak bersikap seperti katak di bawah tempurung. Namun begitu, Jason memberikan bermacam-macam alasan untuk tidak bergaul dengan anak-anak jirannya. Dia mengatakan bahawa anak-anak jirannya itu hanya suka menjaga tepi kain orang lain. Swilan menggeleng-geleng kepala apabila mendengar jawapan yang diberikan oleh Jason itu. Pada suatu petang, Rahman telah menghantar bubur pisang yang dibuat oleh ibunya ke rumah Swilan. Pada waktu itu, Jason kebetulan berada di luar rumah. Lalu, Rahman menyapa Jason dan bertanya kabarnya. Jason hanya menganggukkan kepalanya tanpa menjawab pertanyaan tersebut. Rahman tetap mengajukan beberapa soalan kepada Jason. Namun, Jason hanya menjawab secara indah tak indah sahaja. Selepas menyampaikan bubur tersebut kepada Jason, Rahman berlalu pergi dari rumah Jason dengan perasaan kecewa. Di sekolah, ketika mata pelajaran sejarah, guru sejarah telah meminta para pelajar untuk menyiapkan tugasan sejarah secara berkumpulan. Jason ditempatkan di dalam kumpulan yang sama dengan Rahman. Sepanjang perbincangan berlangsung, Jason hanya berdiam diri umpama keras sumbang. Rahman berusaha membuat Jason bercakap. Namun, usahanya itu tetap tidak berhasil. Namun begitu, dengan takdir Tuhan, pada suatu hari rumah Jason telah terbakar. Kebakaran tersebut berpunca daripada gangguan lintah pintas. Seluruh penduduk kampung gempar dengan kejadian tersebut. Lalu, mereka bergegas pergi ke tempat kejadian. Mereka bekerjasama bagai au dengan tebing untuk memadamkan api. Swilan tiba-tiba teringat akan Jason yang sedang tidur di ruang tamu. Tolong! Tolong! Dia menjerit meminta bantuan orang kampung untuk menyelamatkan permata hatinya itu. Apabila mendengar jeritan tersebut, Rahman meluruh pergi ke dalam rumah Jason untuk menyelamatkannya. Dia langsung tidak mengendahkan api yang menjulang tinggi di dalam rumah tersebut. Akhirnya, Jason dapat diselamatkan
walaupun terdapat sedikit kecederaan di bahagian kakinya. Dia dikejarkan ke hospital. Di hospital, dia terbaring lesu dan tidak bermaya. Dia merenung wajah ibunya yang berada di sisi katil. Jason, syukurlah awak selamat, bisik ibunya dengan suara yang perlahan. Sejurus kemudian, pintu kamar pesakit dibuka dengan perlahan-lahan. Kelihatan Pak Ahmad, Mak Jah dan Rahman melangkah perlahan-lahan menuju ke katil Jason. Swilan tersenyum dan menjemput mereka duduk. Tiba-tiba, Jason bersuara. Rahman, saya minta maaf. Saya amat menyesal dengan sikap saya selama ini. Sekarang saya baru mengerti erti jiran dan persahabatan. Jason menghulurkan tangannya kepada Rahman. Rahman menjamutnya sambil tersenyum. Swilan tersenyum gembira. Sejak daripada peristiwa itu, Jason dan Rahman menjadi sahabat yang baik. Kawan-kawan, pengajaran yang kita dapati daripada cerita tadi ialah perpaduan antara kaum amat penting untuk menjaminkan keselamatan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Sifat hormat menghormati dan tolong-menolong menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita. Sekian, terima kasih.